Mana tu ya guys? Hai semua, Assalamualaikum. Diharapkan anda semua dalam keadaan sihat. Terima kasih kerana senantiasa bersama kami di hari Jumaat. Jumaat pula. Hari Khamis, malam Jumaat yang penuh barakah. Nampak? Okey, dia bukan malam berhantu Hari Jumaat tu Jumaat tu malam mulia. Okey. Dan seperti biasa, kalau boleh jangan skip iklan. Iklan tu berminit je. Tapi kalau ada 5 minit ke 6 minit ke, tu bolehlah awak skip. Tapi latkan 1 minit baru skip lah. Tapi kalau boleh jangan skip lah. Okey, satu lagi, kalau nak jadi tamu boleh email kepada admin di puaka@sg@gmail.com. Dan sekiranya anda mungkin nak grow bisnes awak dengan dengan adakan barang-barangan, okey, semuanya murah-murah kita charge. Anda boleh email kepada kami di puaka@sg@gmail.com juga. Okey, kita akan teruskan dengan satu lagi tamu kita hari ini. Dia orangnya pendiam. Tak tahulah kan. Sebab jarang keluar TV. Maksudnya depan kamera, selalu belakang kamera je. Ni dia, Daeng. Daeng apa? Daeng Ishraf. Oh, salam. Daeng Ashraf. Ishraf. Ishraf. Daeng Ishraf. Ni Daeng nama apa? Ada keturunan-keturunan apa? Bugis. Bugis. Orang Bugis selalu garang kan? Berani mati. Berani mati. Asal tak masuk berani nyanyi? Tapi kalau terkeluar, jangan bawa semua orang Bugis. Attack kita, jangan. Kita mesti terima takdir kekalahan. Ada menang, ada kalah. For fun. Okey, satu lagi. Daeng ini merupakan salah satu production crew di bahagian Art assistant. Inilah orang dia yang selalu korek, gali kubur semua, nak jadikan tempat tu kubur. Lepas tu terus nampak batu nisan, dapur-dapur kubur tu semua. Boleh ceritakan tak? Itu semua dibuat daripada apa? Okay, macam batu-batu nisan dia, kita orang buat pakai styrofoam. So kita orang akan buat shape dia jadi batu nisan. And then actually this is my first time jadi art assistant. Alamak. Yeah. Seramnya production, berani kau ambil orang first time ni. Tapi dia tak meranapkan suasana. Nampak semua cantik. Nampak? Dia first time tapi dia bagi kau punya. Okey, lepas tu? So my art assistant, so this is my first time. So yang challenging dia bila buat untuk Bidadari punya set tu, kita orang ada kubur punya scene. So the first thing, tempat dia memang dah masalah lah, because kawasan dia tepi pantai. Correct. Tepi pantai. So bila kita orang call contractor, my art director Zul, dia call contractor untuk gali tanah, kasih nampak macam untuk pelakon-pelakon untuk berlakon kat dalam tanah tu. So bila contractor tu gali, at least 6 feet lah the height dia. Height dia is 6 feet. So bila dah gali tu, air dari sungai tu start Air laut. Air laut. Air laut. Dia masuk, naik. So bila dah naik tu, masalah dia sebab pelakon semua kena berlakon kat bawah. So kita orang kena keluarkan air dia setiap masa. Betul. Tu yang leceh dia. So yang kedua, kita kena siapkan batu-batu nisan, kena pindah-pindah tempat, because sekarang ada 3-4 tanah yang dah gali. So we have a different scenes lah kena shoot. So yang paling leceh is that the batu nisan kita ada limited je. So we have to, bila diorang nak shoot tempat lain, kau kena bawa letak kat alih-alih sini. Kan? Alih-alih. Limited pasal bajet kurang, is it? But Gurau. Habis kena Abang Saleh, gurau je Abang Saleh. Ni gurau je, happy-happy barang tak cukup lah. Barang tak cukup. Because we have kena cari styrofoam. Betul. Styrofoam dia pun ada yang mahal juga. So Betul. nak buat tu limited lah, tak banyak. Bila ambil shoot angle ni, semua kena alih ke sini. Kena alih. Kan? Satu lagi, sebelum kita mulakan cerita seseram ni, cerita Bidadari ni kata orang tu bukan location dia, memang semua dah cakap kan, jangan pergi ke sana. Ada tak cakap jangan korek sebelah sana? Sebelah sini je. Ada. Macam yang depan yang ada banyak pokok tu. Kat depan banyak pokok ke kat belakang?
Yang kat belakang kita. So yang kat lagi dalam tu diorang tak bagi korek lah. Yang dekat dengan gate. Dekat dengan gate. Ada diorang bagi tahu kenapa jangan ke sana? Cakap ada orang letak barang gitu-gitu lah. Tak barang. Nampak tu. Yang kena siapa nanti? Tak apa Abang Saleh, naikkan gaji please. Gitu. Okey, bila diorang gali kubur ni kan, air naik, pernah sekali bila kita pun berlakon kat dalam nampak macam okey, cantik je, tapi padahal kat dalam tu ada katak-katak semua ada. Bila tak berlakon pula macam esoknya air naik, ada ular pun kat dalam. So, yalah kita senang kata bermain dalam lumpur lah. Senang kata lah kan. Okey, ada tak cerita-cerita yang bangsa macam orang pesan-pesan ke? Ada. Bila bekerja tu apa orang pesan? Orang masjid pesan? Orang masjid. Okay. Orang masjid. So bila 3 days before kita orang punya shoot tu, so kita orang kena set up tent tu semua. So my director je kena keluar lah ambil barang semua. So I was seorang kat situ. So the timing was Zohornya time. So I pergi solat. Lepas dah solat tu sekali ada satu orang ni muncul tiba-tiba, tak tahu. Tiba-tiba cakap, kalau boleh jangan seorang-seorang kat tempat kawasan tu lah. But my thoughts was macam, maybe sebab ada banyak monyet. So maybe monyet tu boleh agresif ke apa. So macam tak fikir apa-apa. Dah ambil, untuk gali kubur. Cangkul. Dah bawa cangkul. Ya Allah, kau cangkul pun kau tu. Monyet ya Pak? Okey. Ya orang Bugis, minta maaf ya. Okey. Dah bawa cangkul pergi tempat tu sebab kita orang nak kotorkan the boots, phone case, so kasih nampak season lah. So tengah cangkul one of the tanas, dah penat, so I rehat sekejap lah. Correct. Rehat sekejap, duduk. So dia tak angin tau, tak berangin. Then dia memang panas. So bila tengah duduk tu sekali, kat belakang ni ada 2 pokok tinggi, dia besar. Sekali ada macam bunyi macam orang macam lompat. So ingatkan monyet lah. So macam tak fikir apa-apa. So bila tengah nak continue gali tu, dia continue tapi dia makin kuat tau angin dia. So bila tengok yang pokok yang kat depan semua tak goyang pun. So macam okay lah, tapi as a human being kita orang still nak tengok kan. So bila toleh kali terus macam senyap tau, tak ada apa-apa. So macam okay lah, tak apa lah, continue gali lah. Dah gali-gali, kali tengah gali tu kan mata kita kan boleh nampak kat depan ada benda. So sekali nampak macam kain putih dia macam gini. So lepas tu I just lah, tengok je lah. Bila toleh tu nampak ada dua kain putih. Wow. Satu kain putih tengah macam gini, like satu tengah duduk kat atas pokok. Oh ya? Tapi dia kat dalam lah. Dia tak betul-betul kat luar, dia kat dalam. Siang hari? Satu tengah duduk, like satu memang tak tahu tu, terus cabut, lari pergi tempat tent yang dekat dengan masjid tu. Duduk. Lepas tu terus tak boleh lah, selawat. Masuk masjid, ambil wuduk. Terus tunggu lah. Then just in time, my director pun dah sampai. So tu pun tak nak bilang dia dululah. So bila kerana dah keluar, then I bilang dia lah, ada something happen. Lepas tu dia cakap, actually before the day pun, bila dia seorang pun ada benda jadi lah. So macam, apa dia? Dia tak cakap aja. Kau ngasam. Sebab ada tanya dia tau, Zul ni tanya, ada Zam? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Menipu Zul, dosa dah. Betul? So gitulah, kat Sembawang yang tempat kita orang shoot tu memang ada nampak patung kat dalam. So kenapa penonton semua mesti tengok Bidadari? Kenapa? Nampak soalan jempu mas. Selalu kita tanya artis-artis kan yang berlakon, kenapa kita mesti tengok drama sekian-sekian. Now kita tanya production pula, assistant art director ni, kenapa orang kat rumah semua mesti tengok Bidadari? Sebab kita pun saya kena turun tanah, keluarkan air. Memang penat lah, cause first time kan. So memang kena tengok because dia memang quite unique lah, this scene. Memang ada cabaran-cabaran yang kita lalui semua. So memang kena tonton.
Ya, sebab orang nampak semua cantik je Yes. Padahal kadang kita taruh blue screen kat belakang untuk nampakkan lagi suasana bidadari tu. Sebab bidadari tak ada lagi kan. Jadi kita build up, set up tempat tu nak jadikan macam bidadari. Dan semua kena tengok sebab kalau awak tengok macam batu nisan, kubu-kubu nampak betul tu semua, itu adalah hasil kerja tangan tim art department. Macam Zul, bosnya, Daeng dan kuncu-kuncu yang lain yang bergilir ganti. Okey, kita cerita seram. Itu cerita seram bidadari. Tapi ingat bukan bidadari bukan cerita seram The interesting. Harus tonton. Yes. Okey. Cerita seram personalnya. Sebab awak ni suka daki-daki gunung macam hiking. Okey, ada tak time hiking tu? Time hiking masa tu 2019. Kita orang pergi Nepal. Panjat gunung Annapurna. Tu dengan yayasan mendaki. Yayasan mendaki. So kita orang panjat gunung. Dia bila kita panjat gunung tu every night kita akan stay satu tempat untuk tidur. Okay. So it takes dalam 10 hari untuk panjat to reach the base camp. Okay. So bila dah sampai tempat tidur tu, dua tempat dia sama situation that kita orang go through, me and my friend lah. So kita orang malam-malam dah sampai, kita orang tidur. So dia pintu masuk je macam bilik biasa. Pintu masuk ni tingkap. So tingkap ni nanti malam nanti nampak bayang-bayang hitam dia akan lalu. Dia bukan macam satu kali tau. Dia macam banyak kali. So I ask my friend kalau kau nampak tak macam ada bayang-bayang. So dia tengok, dia pun nampak. So okay lah, at least ada orang nampak. So bila benda tu dah hilang, kita orang keluar lah tengok kalau ada orang, tapi tak ada. So the next day kita orang pergi lagi satu tempat, sama juga, tapi yang ni kita orang dengar suara orang nangis. Oh ya. Yeah. Dia nilai kuat lah. Tapi yang kuat. Nangis pun kuat. Boleh kasih contoh nangis macam mana? Okay. Dia nilai. Tu je lah yang kat overseas, kat Nepal so far. Kat situ je. Kalau kat Singapore ada Sembawang juga. Sembawang Park. So tu masa tu tengah sekolah. So diorang ada buat camp. So my camp dia dekat sekolah. Tapi diorang buat this amazing race, but they call amazing night race. Okay. So diorang buat kat Sembawang Park. So diorang ada, Sembawang Park je besar. So dia ada 7 station lah. 7 station je is follow by the bus stop and some of the place. So bila kita orang sampai sana dalam pukul 10 malam, then I kena jadi macam leader lah, ketua leader untuk jaga my classmates semua. So pukul 10 malam tu dah sampai tempat bus stop, one of the bus stop lah. So me and my senior, kita orang dua kat satu bus stop ni, dan my classmates semua kat depan. Diorang tengah gather lah, tengah briefing semua. So me and my senior tengah jaga one of the station. So after that, lepas tu my senior cakap dia kena pergi the second station. So I have to jaga seorang. Okay. So bila jaga seorang tu, tengah duduk semua okay. Then after that my senior cakap, okay, you go to the next station lah untuk jaga. So bila tengah jalan tu, jalan macam biasa, sekali tiba-tiba angin tiup. Angin lagi? Angin. Tapi ni ada bau. Okay. Bau dia wangi. Okay. Dia macam boleh jatuh cinta lah wangi dia. So wangi dia kuat lah. So bila tengok my kiri kanan tak ada bunga ke apa, so macam okay lah, tak apa. Tengah jalan tu terus dengar orang tengah pekik. Orang pekik, macam pekik, okay lah, maybe tak ada apa-apa lah. So dah kuat jalan lah, kuat. Macam mana pekik dia? Okay. So. Okay, pekik. Dia pekik. So dah jalan, jumpa my other classmate. So I have to jaga belakang. So diorang jalan ke depan lah. Jalan depan. Kali je ada satu bend macam belok, kena pusing. So tengah jalan, I was using my phone. Sambil tu terjatuh, my phone terjatuh kat bawah. So bila nak ambil tu, my left eye nampak ada bayang putih kat tepi.
So I macam okay tak apa, I just take my phone then terus lari lah. I go run to my classmate. So bila nak jalan nak kat band tu, I just toleh belakang lah. Toleh belakang sekali nampak Ponti kakak dia betul-betul berdiri where I drop my phone. Dia betul-betul tengah berdiri kat situ. Dia tak nampak je, cuma kain putih panjang, rambut panjang. Dia betul-betul tengah berdiri kat situ, tengah, and nampak dia makin dekat. So macam I tengah toleh belakang tu terus tak boleh lah, terus selawat-selawat. I go pergi kat depan, then I ask my senior jaga belakang. So korang dah habis dia punya Amazing Night Race tu, korang patah balik sekolah. Malam tu korang tidur kat hall. So hall dia ada partition, at least 3 lah. So 1 lelaki, 1 perempuan, then tempat dining kita orang makan. So dah mandi semua, nak tidur tu pakai sleeping bag. So bila nak zip tu, so dia punya hall ni pintu dia macam 45 degrees lah buka. So bila malam-malam kan bulan cahaya, so macam ada spotlight lah. So bila nak zip tu, I was looking at the spotlight, then nampak bayang hitam. Okay. So macam ingatkan my friend macam dia bangun ke apa kah. So macam pekik lah, macam apa kau buat? Dan terus tiba-tiba benda tu pekik. Dia pekik dia loud lah, dia very loud. Macam very loud, macam telinga macam berdesing. Then terus macam terus zip my sleeping bag, terus tidur lah. Sambil tu selawat tidur, then nasib pun dapat tidur. Then the next morning I ask my friend kalau ada dengar, dan semua orang cakap diorang tak dengar apa-apa. Dan macam okay tak apa. Then I ask my friend yang boleh nampak lah, then korang personally tengah berbual, dia cakap dia dengar ada orang pekik semalam malam. Terpanjat sakit Cepat minum. Jemput. Kan? Kita buang. Dia macam geramkan. Aku first time dapat main horn ni. Horn tak agak-agak tapi telinga orang. Okay. Oh, yang lain semua tak dengar Ni pun kita pun heran kadang-kadang benda-benda nanti kita tanya ustaz lah. Selalu kalau kita nampak in groups, nanti kalau kita ternampak, yang lain pula tak nampak, kita je nampak. Adakah dia macam ada special power yang boleh macam tujukan untuk satu orang je? Kau boleh nampak aku. Itulah. Tak tahu Memang senang nampak Senang ke memang boleh rasa? Senang rasa. Senang rasa Habis bila kat Sembawang tu, bila tahu location kita kat sana, dah rasa dah. Bila masuk studio ni, kan? Tak nak cakap Berani cakap, ramai yang boleh pukul lah ni. Tak apa semua aman Aman. Dia punya aman, dia takut tau. Aman, InsyaAllah aman. Okay. Syafiq tak nak cakap, Syafiq. Aman Syafiq Kita okay, kita member semua. Okay, lepas tu? So lagi satu is my friend, dia kena black magic. Okay. My friend kena black magic. Masa tu bila jumpa dia malam lah, korang that time lepak malam. Lepak malam dalam pukul 12, satu malam. So then my friend call lah, macam dia badan dia semua macam tengah shivering. Dia tengah rasa panas. Dia rasa panas. Then dia memang seorang kat rumah. So korang, and kebetulan memang kita orang di rumah is all memang dekat-dekat. Okay. So bila pergi rumah dia, terus memang rasa dia punya energy dia kuat. Then my friend tak rasa. I feel lah. So bila jumpa dia tapi dia macam, dia tengah shivering tu, tapi dia macam biasa lah. Dia macam okay. Lepas tu yang the weird thing is dia tiba-tiba kena rasuk. Tidur kena rasuk. Okay. Dia kena rasuk. Then kita orang lepak sekejap lah. Lepak-lepak. Sambil tu sekali korang dengar dia pekik. Dia pekik, terus suara dia
dah lain lah. Hari dia terus dah makin dia macam garang, dia deep punya garang. So kira macam tak tahu lah. Terus lampu terus Flickering. flickering. Ya kira macam mana ni? Kira tak tahu. Kira that time I was 16 years old. So kira tak tahu nak buat apa. Then my friend macam siapa nak call. Then kira tak tahu. So kira tak panggil sesiapa. So kita orang semua dia tengah baring tu, kira gather, kira baca Yasin semua. Padahal Yasin pun main Melagau. main lagau. Sembarang dia. So kira baca. Tapi benda tu still kuat. Yelah, main baca sembarang. Baca sembarang dah makin kuat lah. Sama tak cakap kau baca salah. Okay. Lepas tu? Dia makin ganas. Kalau pegang dia pun memang kuat. Dia macam kuat. So kita orang tak tahu nak buat apa. Kira just stay kat situ. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia cuma macam dia pekik-pekik je, goyang-goyang. So kira memang jaga dia sampai 6 pagi, 7 pagi. Kira betul-betul jaga dia. Kira pun tak tahu nak buat apa. Dia cuma baring je. Tapi dia Keras. Dia keras. Tapi dia pekik tau. Sambil dia tengah macam dia paralyzed tapi dia pekik. Okay. Dia pekik. Kalau tak tahu terus just in time dia punya parents datang terus macam like apa jadi je kan, macam kira buat apa kat anak dia. So terus parents dia call Ustaz datang, Ustaz baca-baca. Lepas tu Ustaz tu macam spray kat muka dia. Sapu-sapu spray. Sapu spray kat muka dia. Settle. Lepas tu dia macam senyap-jap. Baru Ustaz tu macam baca, pegang kat ibu jari. Dia pekik. Dan dari situ baca-baca terus Ada macam communication tak berbual dengan dia? tak ada, dia macam meracau je lah. Gitu je. Lepas tu terus dah settle down. Ustaz tu cakap macam actually dia punya family dia ada benda Saka. So actually dia memang ada saka. So memang kalau dia pergi mana-mana memang benda tu ikut dia lah. Apa yang menyebabkan dia tu macam kena rasuk gitu Tu pun Langgar apa-apa, langgar pantang ke apa? maybe tahu ya, ada rules ke apa dia tak boleh buat ni ke apa ke sekali buat. Faham. So after that settle lah. Sampai sekarang masih kawan dengan dia ke macam mana? Masih. Nak kata Minta maaf kawan. Kita bercerita, kita tak tahu siapa. Kita bercerita mungkin kawan lama. Okay, tak sebut nama, it's okay Kita bukan naibkan orang. Kau cerita ke pasal aku? Mereka tergaduh. Jangan gaduh Okay. Kalau keluar pun memang dia akan cakap aku nampak ni. Kau dia keluar? boleh nampak macam keluar dengan dia. Ha. Nanti cakap, oh kat sini aku boleh nampak benda ni. Tak ajak dia ikut, ajak pergi set bidadari? Mampus. Terus tak Busy shoot je. Semua tak shoot. Nak ni tu tak nak berlakon ke? Tak nak balik? Masuk pun. Tak nak masuk tanah. Tak nak masuk. Kita je yang masuk tanah tu Itulah cakap dengan Mahfuz. Dia pun tak tahu yang satu part tu dia cangkul-cangkul gini-gini, tiba-tiba ada langau. And tu bagi tahu dia dia pun tak tahu yang siapa yang korek-korek nampak ada papandong Siapa tu Tu kontraktor yang perasan ke ataupun Zul ke ataupun Ian ke? Kontraktor perasan cakap ada papan. Okey. Sebab je kena gali. Saya perasan. Tu stop. Tu bagaimana tu? Kat mana tu? Cerita. Kat mana tu? Sebab kita ada kubur yang dilobangkan sebelah sini satu. Lepas tu yang ni satu menghadap pokok besar. Lepas tu ada satu lagi kat tepi situ, semak-semak. Lepas tu ada satu lagi kat sini. So sebelah mana? Yang semak-semak. Oh, yang nak dekat-dekat dengan gerbang. Masya Allah. Ini pun ada kan cangkul kan? Ya ampun. Banyak lubang saya gali, sebab tu dah kena ikut. Itulah dia nasihat sebagai seorang pelakon. Kadang-kadang kita berlakon pun kita tak tahu. Diorang pun naughty kan, tak nak takutkan kita, diorang senyap je. Sekarang macam seperti bidadari juga, korek-korek banyak rahsia terkeluar. Sebab tu saya panggil diorang kat sini, sebab saya nak korek rahsia.
Okey, ada lagi rahsia-rahsia yang tersembunyi? Tak ada. Takut nampak. Tahu tak sebahagian sana ada kubur-kubur binatang? Ada, tahu. Tahu. Korang asam, korang tak bagi tahu. Diorang tak bagi tahu. Itu pun kawan yang bagi tahu. Hati-hati jangan pergi sana. Ada kubur binatang sebab mana tak nampak pun. Yang kat itu je uri-uri tu kan. Kubur binatang yang kat situ Kat situ. Tahu orang masjid bagi tahu. Kau memang dah tahu. Ada orang luar. Oh ya. Yeah. Diorang macam pass by. Lepas tu diorang macam, kat dalam tu ada tempat. So jangan pergi sana juga. Okay. So bagi korang semua yang pergi macam nak go hunting lah, pergi explore kat daerah kawasan Sembawang, diharapkan jangan pandai-pandai, memandai-mandai pergi. Sebab yelah, best thing kita hormatlah tempat tu kan. Tak payahlah kita nak kacau-kacau, nak mengganggu. Cuba awak bayangkan kalau orang masuk rumah awak, lepas tu buat kacau, awak pun bingit. Macam gitulah dia. Kita kan berkongsi alam. Ada satu that time ada production lain pun buat shoot. Lepas tu dah ambil gambar. Dia cakap diorang berlakon kat gerbang sana. Ush. Kan? Lepas tu kat gerbang tu dah ambil gambar lah. Kita kat sini tengah set up. Gambar. Oh. Yang sini pun tak tahu apa-apa. Memang tak tahu nampak, tak tahu rasa, tak tahu apa. Tiba-tiba kat corner gambar tu ada satu red dot. Merah. So zoom lah. Zoom. Merah. Nanti insyaAllah saya share insyaAllah Zoom, merah. Lepas tu saya show kat dia. Ni apa ni? Macam gitu. Jangan macam-macam lah. Bla 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 bla. Okay. Lepas tu tunjuk kawan lagi. Sebelum tunjuk kawan lagi satu cakap apa tau? Kau nak tengok? Kau merampau soalan pun. Ada. Tempat gerbang tu, belakang dia ada satu pokok tombang. Nampak? Tak kuasa lah nak pergi sana. Kita kat luar sini je. Mana kita sampai kat sana kan? Ada tombang ya. Kat pokok tombang tu bawah dia ada macam lubang tau. Satu hole apa begitu kan lubang. Situ banyak portal dia lah katanya. Kebetulan pula gerbang tu kat tepi tu mungkin nampak macam pokok tombang. So lepas tu dia cakap kat situ ada Mr. G. Gondor. Katanya. Tak tahulah. Jauhkan ayah, kita pun belum habis shoot kat sana. Itulah. Waka. Selamat tahun baru guys daripada The Tech Team. Okay, Kak Long lately asyik dapat soalan cepu mas daripada pembeli ataupun penjual, iaitu, Kak, you boleh recommend kita tak kalau kita jual rumah kita sekarang ni atau kita beli rumah kat sini dalam 5-6 tahun duduk, kita nak jual, ada keuntungan tak? Okay guys, reality check. HDB adalah satu aset yang kita tak recommend lah kalau you nak fikir pasal investment. Kalau you all really nak fikir pasal investment masa depan, okay, what you need to look at ialah private property. Okay, sekarang ni ada orang takut nak beli private property sebab pandemic and all kan. Sebenarnya this is actually the good time. Okay, kalau you all tunggu lama-lama, harga tanah makin naik. Bila harga tanah makin naik, harga rumah private pun makin naik. Okay, so kalau you all nak explore option untuk beli rumah private, hubungi kami 8774-1551. Okay guys, remember nasihat Kak Long, jangan suka dengar cakap orang. See ya! Waka. Okay, daripada cerita kat Sembawang, hiking, ada tak cerita macam during NS ke, apa-apa ke? Ada, during SCDF. Okay. So, the SCDF dekat Jalan Bahar. Okay, sekali disebut okay. Okay, betul. Okay. So, ada night duty. Alright. So, bila kita orang kena jaga kawasan dia. Alright. Kan dia dekat dengan kubur. Yang Bahar, kubur India. Opposite. Kubur Melayu. Oh, Melayu. Okay. Sorry. Melayu. Okay. So, bila kita orang kena jalan kat tepi gate lah. So, gate dia depan ni terus dah nampak kubur-kubur semua. Okay. Tengah jalan with my nak cakap encik. Korang jalan together. Tengah jalan lepas tu korang nampak ada orang kat tangga. Tangga dia is like open space lah. So you can see kalau ada orang turun bawah ke naik atas tu tangga. Tu camp lah? Okay. So tengok tangga tu ada satu orang tengah turun tangga. Tapi dia slow. Dia turun bawah. Dan bila korang tengok betul-betul, nenek.
Nenek tu macam tengah turun slowly. Hmm. Dan kira macam nenek siapa Macam takkan cleaner ke apa malam-malam. Kau usually malam memang Bongkok ke macam mana? dia bongkok sikit. Hmm. Bongkok sikit. Nenek training. Astaghfirullahalazim, minta maaf. Allahuakbar. Okay, lepas tu? Terus sampai tingkat 3 tak salah. Terus nak yang ke second floor je terus dah tak ada. Terus hilang. Terus kalau macam okay, tak apa. Saya kena just continue jalan. Dah patah balik tempat kita orang punya tempat tidur. Kat tepi tingkap, cause dia ada bunk kan. So katil tepi tingkap. Lepas tu barulah start macam kakak nangis. Nangis continuously lah sampai Dia nangis merayu kan? macam gitu. Kan? Kuat lah, kuat. Tu kuatnya. Dia macam rasa dekat lah. Kuat. And dia last for 4 hours lah. 4 jam. Nangis 4 jam. 4 jam. All the way 4 jam. Dan tengok time pun tu baru pukul 3. Pukul 3. Pernah tak check mana suara datang? Ada lah. Check. Check lah. Buka tengok tingkap. Tapi dia punya suara tu nak cari susah tau. Because dia dekat. So bila nak pergi tempat ni, dia still dia punya frekuensi sama. So macam susah macam nak cari macam mana ni? Just surround semua just surround, keliling yes. Okay. Itu masa Ami Ada lagi? Selain daripada jumpa nenek, nangis So Kak far Ami Kat camp? So far tu je kat camp. Is just sama je. Yang paling biasa is kakak lah. Kakak selalu ada. Kadang-kadang boleh dengar macam dia kat atas. Macam tingkap, lepas tu kan dia ada tempat shade tu. Dia macam duduk kat atas gitu. Habis semua dah biasa benda-benda Semua ni. dah biasa lah. Wah, kalau budak-budak yang NS tu, tempat yang disebutkan tu, kalau ada macam cerita ke apa nak kongsi, boleh komen kat bawah ni. Mana tahu you apa cerita lain pula kan. Ada menyeram. Pernah tak nampak macam boom? Kalau boleh tak nak sih. Kau ternampak macam mana? Rasa saya Pingsan sih. Rasa menggeletar ke. Okay. During luar negeri ada? Kau keluar negeri ke Malaysia ke? Johor. Apa cerita kat Johor? Johor tu pun panjat gunung. Gunung mana tu? Gunung Panti. 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 Gunung Panti. Cuba Google semua Gunung Panti di mana. Okay. Tu dengan Rafaat sekali. Oh, Rafat pergi. Bila tu? Last 2019 juga. Nampak Rafat sekarang makin fit Makin tahu kan. Tak baik sih. Dah makin fit lah. Okay, rupanya pergi. Okay. Tu korang panjat tu pun sampai malam lah. Dari pukul 11. Tapi sebelum tu korang on the way tu, korang subuh sampai Johor subuh. Korang solat kat satu masjid ni. Korang naik bas. Tengah perjalanan tu korang kena accident. Oh ya? Kena accident. Betul? Lepas tu orang yang bas tu langgar, dia meninggal lah. Aku dengar cerita hantu accident. Si budak ni memang dia pendiam. Cara dia berbual pun, cerita seram pun teratur je sopan. Kalau kat set, diam tapi kerja semua jalan. Lari sana lari sini, kat bawah hujan semua dia lari. Kita berbual dengan dia senyum. Jadi sort ke apa budak ni? Gitu. Okay. Lepas tu ada lagi? Dah habis panjat tu. Pernah pergi Gunung Ledang? Tak pernah. Oh, tak pernah. Asal tak pergi? Nak pergi tapi Tak ada time. kesampaian. Okay. Then korang tinggal kat macam resort lah. Lepas dah panjat gunung, tinggal kat resort. So sama bilik dengan Rafaat. Then korang lepak malam-malam. Rafaat je dah tidur dulu. Tapi sebelum tu je warn me and my friend cakap malam-malam jaga-jagalah bila dia tengah tidur tu. So as in like kita ingatkan dia snore kuat. So korang macam okay tak apa. So me and my friend lepak dulu. Kat luar memang tempat dia memang keras lah. Okay. Tempat dia memang keras. Dia Kawasan macam mana? Kawasan mana? Kawasan tak ingat lah Tu tempat Gunung dia. Ponti pula. Panti.
Dia daerah Resort dia daerah situ lah. daerah situ juga. So memang tempat dia keras, cause dia very open space resort kan. So very open space. So memang nanti dia macam ada dapurnya tempat. Nanti dengar macam barang-barang dapur jatuh. Korang tengah lepak kat luar, dia macam ada space boleh lepak lah. So dah dengar-dengar tu, terus korang macam okay lah, masuk bilik. Patah balik bilik, tengah my bag lah. Tu dalam pukul 2 pagi. Kali Rafaat dia tengah tidur. Kali tidur dia bangun, dia pekik. Bangun. Dia pekik bangun. Bangun. So bila toleh dia tengah tidur tapi dia terus terbangun. Lepas tu dia pekik sambil dia cakap tu dia pekik bangun. So korang macam apa sih? Apa bangun-bangun? Kali tengok dia memang tidur. Lepas tu dia tidur balik. So korang macam apa sih? Tiba-tiba dia macam gitu. So the next morning bilang dia, terus cakap aku macam gitu Macam okay lah, tak apa. Dah tu je. Banyak anti climax ni Tengok Kid nak pukul tau. Dia tengok dia tenung macam nak pukul tau Kid. Budak ni macam-macam Nigau. Abang Lee Nigau. Rafaat. Okay. Ada tak macam bila daki gunung kat bukan daki yang macam reki-reki kat Singapura ni, benda-benda yang paling seram lah, paling seram kat Singapura? Kawasan mana? Sebab selalu pergi-pergi jalan-jalan kan. Rasa-rasa kat kawasan Singapura ni mana yang paling macam danger? Dekat dengan Bukit Brown. Pergi juga Bukit Brown. Bukit Brown kubur kan? Asal jalan sana? Saja je. Ramai-ramai? Ramai-ramai. Trekking lah, jalan lah. Tu malam, siang? Malam. Oh malam. Okay. Apa jadi? Tu macam biasa lah. Pokok tapi ni kita orang memang boleh semua nampak. Okay. Semua nampak. Memang ada kakak. Dan lagi satu nampak Gula-gula. 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 So tapi yang gula-gula tu dia tak lompat tau. Dia macam terus macam Glide. dia macam glide. Dia kira nampak dia kat sini, terus bila jalan ke depan kira macam nak ignore kan. Jalan depan sekali kat depan. Dan kita orang macam nak pergi mana sih? Macam mana So kira patah balik dia kat depan. So kira dah tak tahu, kira macam okay, tak apa, kira stay sekejap. Kita orang macam buka Yasin semua. Kira berbual-bual, sambil itu kira berbual, tunggu sekejap. Terus dah tak ada, kira jalan. Terus kakak pun ada. Tapi kakak tu ngilai-ngilai semua lah. Tu, tapi tu memang kira just jalan je. Berapa ramai tu? Tu dalam 5 orang. 5 orang. Tapi tu bukan niat nak pergi hunting, explore. Tapi kat Bukit Brown tu macam mana? Hiking apa? Apa yang interesting sangat dekat nak hiking tepi kan dia ada entrance tempat kubur dia. So kat luar dia ada road ke tepi kan. So korang just jalan tepi lah. Pass by dia, daerah dia ada pokok-pokok. So kat situ lah. So malam-malam korang pula jangan lepas ni terus school holiday ke apa, pergi Bukit Brown jalan-jalan apa-apa kita tak tanggung Bukit Brown. Senyum. Okey, ada lagi cerita? Baru sekejap ni. Minum dulu fikir. Zaman-zaman kecil sekolah okey, kawan yang kena buat tu satu je cerita. Ada lagi cerita kena black magic pada diri sendiri ada? Maksudnya bukan black magic tapi macam kat luar negeri kat mana? Bukit Panti Gunung Panti. Banyak gunung yang selalu hiking, gunung mana yang rasa macam lebih mencabar sebab lebih banyak gangguan, banyak penjelmaan macam itu? Kat Malaysia. Kau je betul-betul hutan. So memang tempat dia memang banyak benda. Okay. So bagi yang kat luar tu, kalau ada experience mengenai mendaki Gunung Bedang, bolehlah share dengan kita. Kalau nak jadi tamu, lebih banyak story, boleh juga share dengan kita juga. Okay. Dayang, ada lagi cerita? Kau macam-macam, kita 1 jam ni kat sini. Kau yang tengok time, baru setengah jam aja.
Baru setengah jam 40 minutes already? Serius Ana? Wah, lama juga Nakkan sekejap. Okay, ada lagi cerita? Ada. Okay. My partner. Partner ke girlfriend? Dia malu nak cakap. Sebelum kita ke partnernya, you buat bisnes sekarang kan? Yes. Yeah. Nak promote barang dia. Yes. Kita semua buat homework kita tengok budak ni buat apa sekarang. Apa tu? Macam conteng caricature gitu kan? Digital art. So kalau orang macam nak draw family-nya portraits ke, orang punya own gambar, and then me and my girlfriend, my girlfriend pandai draw. Okay. So dia will draw for siapa-siapa yang nak lah. Dan yourself kasih moral support lah. Okay, bagus. Macam gitu, okay. Kasih moral support. Okay, buat bodoh sih. Macam gitu moral support. Yeah. Talented, nampak tak? Okay. So kat mana? Apa nama tu? Instagram dia pursuitoflove.art. Okay. PURSUIT. Baru juga ditubuhkan ni. Okay. So bagi you all kalau macam nak portretnya dilukis digital, apa-apa mantu kahwin ke apa gitu kan, bolehlah ke Instagram yang telah disebutkan tadi oleh Daeng. Okay, Daeng cerita tadi pasal girlfriendnya. Tu dia camp juga. Camp. Dia dah senior, so dia kena jaga budak-budak. Camp dia tak salah dekat Sembawang juga. Sembawang camp. Sembawang Tu pasal. Dah tahu tempat tu macam gitu, tetap pergi sana. Okay. So cakap kat Sembawang camp. So dia memang open space lah. So dia cakap malam tu hari Jumaat tak salah. So malam Jumaat tu dia nak mandi. Pergi mandi dengan kawan-kawan dia yang lain lah. So dia kat dalam tengah mandi tu je sampai berbual dengan kawan dia. Dia dah siap semua. Dia nak keluar, dia dah stop berbual lah. Dia nak keluar toilet tu, dia tengok kawan dia tak ada. Kawan dia tak ada. So dia check kat luar lah, macam is it kawan dia dah jalan. Kalau jalan pun at least boleh nampak kan. So dia tengok kawan dia tak ada. So dia dah takut lah. Dia cakap dia macam, siapa dia berbual dengan siapa kat dalam toilet. And memang dia cakap dia berbual dengan 2-3 orang. So dia dah patah balik tempat dia tidur tu. Dia tanya kawan dia kalau tadi dah ikut ke tak. Diorang cakap belum. Kan dia mandi seorang, lepas tu yang dua tu teman-teman kan Wow. Dia demam tak patut? Demam. Sehari tu dia demam. Orang-orang kau macam gini yang suka camping, jadi macam apa panggil? Ketua apa panggil? Apa? Bukan officer, apa panggil? Leader ke apa begitu. Selalu mesti banyak cerita-cerita kan. So ni baru satu cerita daripada kawannya. Ada tak selain daripada kat bilik mandi tu? Dia ada banyak cerita tak? Mandi ada lagi lah, tapi tak nak cerita. Tak cerita. Ke tak boleh cerita? Saya tak boleh cerita. Asal? Dia tak nak cakap macam traumatized. Ada. Dia kalau ingat balik dia macam dia tak boleh cerita kan. Tapi awak tahu apa yang berlaku? Tahu? Boleh cerita kat kita. Kan? Itu dia yang bukan kita panggil dia yang traumatized, tapi ni awak yang kena ceritakan on behalf of her. Apa yang buat dia traumatized? Mungkin kalau you dah ceritakan macam gini, lepas ni ustaz dengar, ustaz akan kasih feedback, kasih support apa nak buat. Boleh? Nampak ada pancing. Okay, silakan. Sekolah dia 3 tahun. 3 tahun. So dia selalu every year dia akan, even dia dah graduate, dia will go to Sembawang camp. So dia punya junior will buat kat situ lah. So every time dia pergi situ, dia memang will encounter macam-macam lah. Macam the first one kat toilet. Mandi. Kedua, dia seorang. Dia keluar seorang-seorang sebab dia kena make sure semua orang dah tidur. So seorang dia sama juga, dia dengar orang pekik. Pekik kuat, dia cakap memang kuat. Dia macam pekik dia jauh, tapi dia sampai kat telinga tu kuat. Macam dia pakai mikrofon gitu lah. Kuat. So dia cakap tu dia macam tak tahu nak buat apa, sebab dia tengok sekeliling dia semua memang tak ada orang. Ketiga, dia nampak ponti kat
depan dia. Dekat sekali. Dekat. Dia cakap muka dia memang kotor lah. Kotor. Dia tengah jalan tu, sebab kat tepi ni macam ada pokok-pokok. So dia tengah jalan sekali, benda tu just terus muncul kat depan dia. Dia dari situ I think from there dia terus macam takut lah. Cause dia betul-betul dia cakap dia betul-betul depan. And dia cakap dia kat depan tu, dia macam tunjuk sekejap terus just Hilang. Pensan. Tak, nasib tak pingsan. Tapi dia terus macam enam sekejap dia macam stay sekejap, dia macam like what seorang, happened. Dia seorang lagi. Wow. Tu menunjukkan, yang bagi tahu dia tu menunjukkan awak berani, masih berani lagi. So mungkin lepas ni Ustaz akan bagi tips ke apa macam mana untuk menguatkan lagi kita punya semangat. Baca-bacaan yang perlu dibaca kalau kita ke tempat-tempat seram. Dan kalau boleh jangan fikirkan sangat benda ni sebab kita lebih mulia, darjat kita lebih tinggi daripada mereka kan. Nampak macam Ustaz berbual. Okay. So, kita tahu orang tengah serius lah ni. And satu lagi serius lah. Satu lagi untuk macam semua yang buat benda part time macam kawannya macam apa dia panggil benda tu dia macam outward bound school macam gitu. Contohnya kalau macam memang tugasan awak untuk jaga orang-orang kat situ, nanti you are the first person, awak orang pertama yang akan bangun, awak juga orang yang terakhir yang akan tidur. Jadi kita percaya macam awak punya kawan ni dia experience benda gini, ramai yang mungkin ada banyak experience macam itu. So kalau boleh memanglah, jadi kau pandai cakap lah kau belum kena, okey akan cakap gitu. Tapi kalau boleh untuk kerja, untuk apa-apa, teruskan aje lah niat kita, insya-Allah anda semua akan dilindungi kan. Yang penting belilah pam Ustaz. Sapu-sapu, spray-spray. Dengar tak? Kita punya tagline tu selalu sapu-sapu, spray-spray dah settle. Dia punya sapu-sapu, spray-spray, Ruqyah. Ya ampun, Allahu Akbar, daing. Ada lagi cerita? Tu je. Ada lagi Ada tak? Last. Tapi tak. Ada tapi tak. Last. Kata ada tapi tak. Apa tu? Last je. Lepas tu kita Tak adalah. close shop. Sama je. Sama apa? Kakak semua. Selalu nampak gitu je Okey. Apa-apa pun terima kasihlah kerana sudi hadir hari ini. Terima kasihlah kerana menjadi salah seorang yang mencantikkan kubur drama Bidadari tu. Dan yalah, teruskan apalah yang nak buat tu lah. Kau nampak pun, baca je lah apa yang patut. Kita pun dah tahu belum, dah bagi tu mahfuz tau, kerusi bergerak sendiri. Nampak? Tak tahu kan? Sebab tak tengok episod yang lalu. Kita repeat telecast, kerusi kat sebelah, kerusi putih kita. Okay. Hari hujan ingat, hari hujan tu, hari hujan berhenti tu kat sebelah goyang. Tapi hujan ber? Angin. Mana angin? Kat dalam tentage. Oh yang tu Lepas tu hujan tu pun belum hujan lebat juga. Dia macam nyari main spray-spray je gitu. Terbergerak. Tak adalah mondok. But I save a mondok kat lubang kubur. Semoga mondok tu dipanjangkan umur. Anak katak dia save. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Okey. Apa-apa pun jaga diri dan seperti biasa orang yang datang tak akan pulang tangan kosong. Yang penting sekejap. Daing. Hanya Tuhan sajalah yang tahu. Profesor okey tak? Okey, Profesor. Okey, Dain. Ini daripada MIR ataupun MIR. Tak maaf kalau saya sebut MIR Little Gives. Skinny Coffee. Lepas minum, jadi tengkorak.
Dah kurus. Tak ada, boleh minum aja. Okey. Gurau. R. Tu dia diam tadi. Ini daripada Iras Delight. Oh, mixed nut. Apa tu? Tahu? Oh, Apa? mixed nut. Mixed nut. Allah. Macam gini ada kat set. Diam tu. Okey, itu Florentine. Mixed nut lah tapi biskut Florentine. Yang ni daripada Mimi's Kitchenette. Apa itu? Bunga Yes. Bunga apa? Keropok bunga. Keropok bunga. Masim. Mimi's Kitchen ni. Itu dia panggil apa tu? Bunga ros. Bunga ros. Bukan keropok bunga. Allahu Akbar. Ni daripada Home Hustle. Apa tu? Peace be upon you. Lagi buruk dia ni okey. Oh. Apa bis? Tembak kau. Allah Akbar. Okey, dan satu lagi. Ini kau nak buat rambut ke, nak gunting rambut ke, boleh ke Om Salon. Okey? Sebab kau nak kasihkan kepada maknya ke ataupun kawannya Semua ke, boleh. Dia akan buat satu ruang tu untuk muslimah. Dia akan cover semua. Kat Swiss Country Club. Country Club. Ya. Dan ini daripada The Malayan Council. Voucher untuk awak makan ke dengan sesiapa, bawa family ke apa. Okey? Okey. Apa? Asal? Bawa family. Bawa family. Jangan bawa orang lain. Masya Allah. Okey. Dan satu ni daripada Nunha. Door Shape. Nunha Door Shape. Dia ada benda-benda macam ni tau. My Choice, My Taste. Kukate. Dia air teh. Dia bentuk dia macam 4 persegi. Lepas tu ada bunga-bunga. Taruh dalam air panas ke tu baru dia jadi air teh. Nanti dia punya ampas-ampas bunga tu semua dekat situ lah. Kucate. Adalah macam-macam kau suka nak macam gini kan. Minum air susu Nilofa. Okey. Dan ini daripada Nunha. Yalah, sama juga. Tak silap daripada sama orang juga, Nilofa. Saya telefon dia. Hai ni. Cik, hai ni gitu Tahu apa tu dalam? Boleh tengok? Boleh lah buka. Dia bukan Xbox ke apa tau, bukan tau. Oh. Tengok tu, nama daripada siapa tu? Hani Nilofa. Habis? Nilofa tau, main-main. Tahu apa tu? Tok. Kalau nak rehat ke? Kat ni. Dia tak tunjuk tau, dia main. Kasih orang tengok sikit ke apa gitu, apa kat dalam. Buka balik, kesian dia. Macam gini kita bully-bully dia kat set. Macam tu. Biru. Ada ayat-ayat tau. Ada lampu semua benda ni. Ada lampu. Ada lampu. Mana nak on? Biar betul. Sumpah dengan nama Allah. Ada lampu. Nanti ada lampu. Lepas tu picit ayat apa nak baca. Ada apa-apa kat semua kat situ. Oh. Kau siapa nak tahu benda ni, kau siapa nak beli untuk diri sendiri, untuk anak ke apa, boleh ke Instagram yang saya dah bagi tahu tadi. Ini. Okay. Itu daripada, boleh buka. Daripada atapsir.com. Atapsir. Tahu? Yes. Barangan Ustaznya produk. Tu. Itu hari raya kan, dekat hari raya nanti bulan puasa boleh taruh lah buat air sirap. Oh, essential oil. Jangan buat air sirap tau. Tu floor cleaner. Tahu? Ya, pasal dia buat habis. Itu floor cleaner ada lagi kat dalam. Cik, dia marah-marah orang kan. Ada lagi kat dalam.
Macam sehari ni kau hajar dengan tamu. Tu untuk oil. Roll on. Kalau kat sini boleh kasih kat dia punya, kasih siapalah yang kawan-kawan temannya tu yang kerja-kerja malam ke apa tu semua. Bacalah ayat kursi bila sapu kat belakang telinga dengan tengkuk. Okey? Baik. Dan ini, memandangkan awak ni kerja keras, lari sana lari sini, bawa hujan panas, korek lubang. Sekarang kita ni pelakon malas tau. Buat. Oh, nampak dia ketawa besar. Dia ketawa besar. Kita ni kadang manja sangat. Alamak, ada tuan ni, ada katak suanukan gini-gini. Habis dia nak bayar gaji, kena nak buat kerja. Okey, dan ni untuk awak. Tanda terima kasih daripada Time to Hijrah. Boleh buka? Buka. Silakan. Ni kedai dia yang dekat Orchard area? Arab Street ke Orchard? Memang nak kena rukiah ni. Kau dah nampak benda-benda yang tak elok ni kat Orchard lah, apalah semua. Orchard tu pergi tempat dating kan. Sasul lah pula. Okey. Oh. Ni anti-clockwise. Strap dia kat situ, nanti pakailah. Katanya ada kasih macam energy kan. Seperti mana saya katakan last time. Tahu? Tak tengok tak apa. Tak tengok apa-apa tak apa, nampak sah. Dan anti-clockwise, macam saya pakai ni, anti-clockwise, nanti apa-apa nanti macam ada satu energy yang akan kalau nak tahu, telefon Sulaiman lah. Bos ni. Ataupun boleh ke Facebook mereka, IG mereka, banyak information kat situ, diorang akan bagi tahu. Apa kata orang tu? Testimonial orang yang dah pakai jam ni. Ada yang macam gantung kat rumah, beli wall clock tu semua kan. Ada apa tahu? Ni bukan cakap apa. Ni mungkin coincidence. Bila diorang gantung, lepas tu macam ada gangguan kat rumah tu, jam tu jatuh. Kerum. Kalau pakai ni, pakai je tak apa. Jadi tak lambat datang kerja. Dan satu ni last. Ya Allah. Daripada Mac King. Apa? Mac King. Alas kaki. Semoga awak suka benda ni. Alas kaki ke apa. Kan? Jangan bawa pergi set. Boleh Boleh. Oh. Wah, ada note kat sini daripada Mac King. Thank you so much Mac King. Untuk awak, nanti awak baca sendiri ya. Okay. Thank you so much Mac King. Dah itu saja. Bagi you all yang kalau nak barangan-barangan seperti mana yang Daing Is Ashraf. Is Ishraf. Oh, Is Ishraf. Daing Is Ishraf dapat. Bolehlah ke Instagram mereka. Boleh cek-cek. Banyak-banyak benda. Makanan semua best-best. Yang best tu, jam, mat, ni semua kan. Yang pillow tu. Bolehlah ke Instagram mereka untuk check it out. So, thank you so much kepada semua sponsor. Dan thank you so much kepada Prism Plus. Apa? Dia hafal skrip lah kat sini. Hafal skrip bidadari tu. Okey, terima kasih Daing kerana sudi ceritakan cerita-cerita awak. Dan diharapkan apa yang diceritakan tu mungkin akan menjadi iktibar untuk kita semua. Dan mungkin Ustaz pun akan bagi sesuatu informasi ataupun nasihat untuk kita yang sedang menonton. Baiklah, bagi anda di luar sana, jaga diri, jaga kesihatan anda. Dan jumpa lagi minggu depan. Ingat, puaka tak kena usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Memang ceritanya seram, nampak kelibat-kelibat lah. Dia pun gali kubur sini, gali kubur sana dan lain-lain ya. Okey, ada beberapa perkara yang akan saya nasihatkan sedikit. Paling mudah sekali, ketika especially untuk kru ke production, orang-orang production ke, ataupun mana-mana, ketika nak masuk tempat set ke ataupun ketika pergi hutan ke ataupun rumah kosong. Saya faham kadang-kadang nak kena shoot kat rumah kosong ataupun kat tempat-tempat tertentu yang mungkin kat daerah kubur ke, daerah hutan ke apa. I do understand. It's part of your job. Okay? Yang pertama sekali, ketika keluar rumah,
Saya ingatkan baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang paling pertama sekali. Kemudian ayat kursi jangan lupa. Setiap kali. Ini bukan hanya nak pergi set saja, nak pergi kerja pun sama. Dan yang kedua, ingat niatkan untuk ketika pergi kerja niatkan untuk ibadah. Maknanya ketika kita pergi itu kita nak cari rezeki. Rezeki untuk berikan kepada family kita, untuk kita punya isteri, kepada anak-anak dan lain-lainnya. So selalu niatkan ibadah. Dan ketika seorang itu selalu niatkan ibadah, jadi apa yang dia lakukan mendapatkan pahala. Dan ketika dia melakukan ibadah, maka syaitan ataupun jin kurang yang nak ganggu. Sebab apa? Dia dalam keadaan ibadah. So niat main peranan yang sangat penting sekali. Walaupun kita rasa bukan kita solat pun ataupun bukan kita pergi sedekah pun tak. Tapi kita pergi kerja seperti biasa. Okay? So selalu niatkan. Kemudian yang ketiga, nak lakukan apa sahaja dalam hutan ataupun ketika set, selalu baca bismillah. Okay? So itu yang paling penting sekali. Ketika kita bacakan bismillah, apa sahaja, maka insya-Allah apa yang kita buat tu ada keberkatannya. Dan bila ada keberkatan, maka syaitan tak akan ganggu. Okay. So ini pun sama juga ketika seorang itu meletakkan barang ke ataupun apa sahaja, selalu baca bismillah. Sebab saya banyak sekali kes, saya rasa lebih daripada 10 yang kes yang saya attend kat rumah orang, banyak barang-barang mereka hilang. Ada yang hilang emas, ada yang hilang duit, ada yang hilang roti, ada yang hilang tahu bergedil. Tahu bergedil untuk bisnes hilang. Padahal baru masak. Letak ke atas, hilang. Bayangkan. Ini dah cari. Pembantu dah cari, orang rumah yang cari. Sebab mereka buat sama-sama. Dan hilang tu beberapa paket. Dan ketika setelah itu, ada balik setelah maghrib. So ini menunjukkan bahawasanya apa? Benda-benda yang kita letak, kita selalu baca bismillah. Sebab apa? Sifat syaitan, mereka nakal. Mereka suka ganggu. Mereka suka menyembunyikan sesuatu. Sehingga kita mencari-carinya. Bila kita mencari-cari, situlah kita akan rasa, kenapa boleh hilang ni? Baru situ, jangan-jangan macam gini, jangan-jangan macam gitu. Itu yang kita akan lagi, semangat kita akan lagi rendah lah. Dan bila semangat kita rendah, di situlah the weakest point, baru dia akan ganggu. So selalu macam gitu. Bila kita dalam keadaan weakest point, dia akan ganggu. Weakest point, dia akan ganggu. Begitu juga dengan mindset. Dengan mindset kita, kalau ada sesuatu pun apa-apa, dia akan selalu datang dengan bunyi dulu ataupun nampak sini, nampak sana. Baru setelah itu, kita akan rasa takut, akan rasa sejuk, kita akan rasa nak demam dan lain-lain. Baru dia akan attack all the way. Okay? Jadi, kemudian ada beberapa perkara lagi ketika dalam hutan. Actually, kalau dalam hutan, you ambil tanah tu sebetulnya ada kesembuhannya. Okay? So ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau you ada kena luka kat dalam hutan ke ataupun mana-mana yang ada tanah, you ambil tanah kemudian you baca. You ambil kemudian baca, you ludahkan sedikit, you baca bismillahi turbatu ardina. Maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan tanah kami. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. So sambil kita sapu, kita bacakan doa tersebut. Dan bila kita bacakan doa tersebut, kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yakin pada tanah tersebut, tapi yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tanah ini, maka akan ada kesembuhannya. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu saya rasa cukup untuk hari ini. Apapun, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you. Bye-bye.